Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi ni kita nak share mengenai buku. Okey, kita nak share mengenai buku. So buku ni Nabi Lut melawan LGBT, Nabi Syuaib melawan kapitalis dan kisah-kisah lain. Okey, penulis buku ni Said Azharul Asri. Buku ni sangat menarik sebab kisah-kisah ni adalah kisah-kisah yang terdapat dalam Quran. Kenapa buku ni menarik? Sebab kalau kita baca Quran, kita perlu tengok pada tafsir dengan huraian yang lebih jelas kan. Tapi buku ni dia bukan sekadar menguraikan tafsir daripada ayat tu, bahkan ada juga kajian-kajian lain yang telah pun dibuat dan digabungkan dalam buku ni. So apa yang kita baca dalam Quran tu menambahkan keyakinan kita lah, kerana kajian yang ditambah tu adalah kajian-kajian yang kajian menurut sains yang membuktikan apa yang ada dalam Quran tu. So baik, untuk yang baru, ini adalah video pertama yang saya bercadang untuk kita buat review tentang buku. Sebab sekarang kan macam jarang orang nak buat review tentang buku, jadi kita buat review tentang buku. Secara tak langsung kita boleh juga mempromosikan buku ni. Itu sahaja. Menarik tentang buku ni, selalu kita dengar tentang kisah Nabi Nuh, Nabi-Nabi macam tu kan. Kisah Nabi yang kalau kisah Nabi Nuh tu famousnya kita dengar hanya tentang Nabi Nuh yang membina kapal apa semua kan. Tapi kita tak mendengar sejarah awalnya, macam mana keadaan masyarakat pada zaman Nabi Nuh tersebut, kan. Kita hanya dengar masyarakat tu menyembah patung apa semua, tapi kenapa mereka menyembah patung tu kita tak tahu kan. So dalam buku ni dia cerita tentang macam mana awalnya bermula kaum Nabi Nuh tu menyembah patung. Bukan masa Nabi Nuh dah berdakwah, tapi sebelum Nabi Nuh memulakan dakwahnya, macam mana masyarakat tu boleh menyembah patung. Dalam buku ni dia cerita tujuan asal masyarakat masa zaman tu adalah masyarakat Mesopotamia 5,000 tahun dululah kan. So penduduk Mesopotamia ni walaupun dikatakan majulah dari segi ketamadunannya ketika itu, tapi mereka ni keliru dari segi akidah. So kaum Nabi Nuh ni menyembah Tuhan, tapi pada masa yang sama juga mereka menyembah patung nenek moyang mereka. Kat sinilah yang isu menyembah patung tu. Tujuan asal dia, mereka ni sembah patung adalah kerana kesedaran mereka untuk meneladani amal soleh orang-orang yang terdahulu. Maksudnya macam nenek moyang diorang orang baik-baik, so diorang buatlah patung nenek moyang diorang untuk macam memperingatilah kebaikan-kebaikan orang-orang tu. So zaman berganti zaman, maka anak cucu ni memuja patung tu dan menjadi jahil. Dan anak cucu tu lupa tentang asal kewujudan patung tu adalah untuk memperingatkan tentang amal-amal soleh orang-orang terdahulu tu dalam akidahnya, berakhlaknya apa semua kan. Tapi akhirnya patung-patung tu bertukar menjadi sembahan. So situlah bermulanya penyembahan patung dalam kaum Nabi Nuh tu. Kemudian Nabi Nuh diutuskan kepada penduduk Mesopotamia waktu tu
untuk memperbaiki akidah mereka. Kat situlah bermulanya. So Nabi Nuh ni berdakwah selama lama 950 tahun. Okey. Tu cerita pasal Nabi Nuh. Ada cerita pasal Nabi lain juga lagi. So kita sambung sekejap lagi. Okey, kita sambung lagi kisah dalam buku ni. Kisah seterusnya adalah kisah kaum Aid. Okey. Kaum Aid ni adalah kaum kepada Nabi Hud. Mereka ni hidup pada lebih kurang 4,400 tahun yang lalu dekat kawasan Arab Selatan. Okey, Arab Selatan ni kawasan mana? Mungkin sekarang nanti kita duduk peta lah. Sebabnya ustazah ni macam tak berapa terus sangat buat geografi. Okey, baik. Okey, penempatan kaum Aid ni disebut sebagai Al-Ahqaf, yang bermaksud bukit pasir. So mereka ni digelar juga sebagai kaum Iram. Ingat ada satu ayat dalam Quran yang sebut Iramazatil Imad. Kalau tak silap. So nanti kita tengok apa maksud ayat tu kan. Okey, Iram ni maksud dia tiang-tiang yang tinggi dan gedung-gedung yang didirikan yang mempunyai menara-menara yang tinggi. So Imad pun maksud dia tiang juga. So ada kaitan lah tu. Okey, baik. Pada zaman tu, zaman yang orang tak buat rumah tinggi-tinggi, tapi kaum Iram ni dia buat rumah dengan tiang-tiang yang tinggi. So itu adalah lambang kemewahan bagi masyarakat masa tu, kaum Aid kan. Okey, tamadun kaum Aid ni mencapai puncak peradaban pada zaman tu dengan ekonomi mereka yang kukuh, teknologi pembinaan mereka pun bermutu. So sebab itulah mereka boleh bangunkan monumen-monumen yang besar kan. Dan juga kerana mereka punya peradaban yang tamadun yang kira di puncak tamadun lah. Jadi mereka punya tanah juga yang subur dengan sistem pengairan yang baik apa semua kan. Yang mana sistem pengairan tu akan mengairi kebun-kebun mereka ni, sehingga kan mereka dapat hasil pertanian yang sangat bagus lah masa tu. Okey. So selain daripada ekonomi, banyaknya rezeki apa semua kan. Jadi kaum Aid ni Allah juga kurniakan mereka dengan tubuh badan yang sasa, yang orang cakap good looking lah, macam tu kan. Okey, tubuh dalam buku ni dia cerita mereka adalah kaum yang bertubuh besar, kuat dan gagah perkasa. Tubuh mereka sihat, tinggi lampai dan berkulit putih. Badan mereka besar, tegap dan mereka menjadi bangsa yang ditakuti pada zaman itu. Okey. Jadi pada zaman tu apa sembahan mereka? Sembahan mereka adalah juga sembahan patung lah, sebagai dewa-dewa semua kan. Jadi Nabi Hud diutuskan kepada kaum ni untuk membetulkan akidah mereka dan mengajak mereka menyembah Allah. Okey. Siapa Nabi Hud? Nabi Hud ni hidup dekat zaman tu lah. Kalau kata kaum Aid tadi hidup sekitar lebih kurang 4,400 tahun kan. Okey, Nabi Hud datang kemudiannya lebih kurang pada 3,000 tahun yang sebelum 3,000 tahun sebelum zaman Nabi Muhammad. So menurut kitab Sahih Ibn Hibban terdapat 4 orang Nabi daripada bangsa Arab masa tu. 4 orang Nabi daripada bangsa Arab. So Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib dengan Nabi Muhammad. Okey, Nabi Hud ni diutuskan kepada kaum Arab purba ni, Aid ni, yang menetap di Al-Ahqaf. Kawasan dia Al-Ahqaf ni kat mana? Arab Selatan ni kat mana? Kawasan dia adalah Yaman dan Oman hari ni. So kawasan Yaman lebih kurang dekat Hadramaut macam tu kan. Okey, baginda ditentang hebat oleh kaumnya sendiri.
dia ajak penduduk tu bukan suruh buat benda yang lain, cuma untuk meninggalkan sembahan itu sahaja. Tapi dengan mengajak itu sahaja pun kaum Ad ni tak nak. Sebab bagi mereka itu adalah sembahan berhala daripada zaman nenek moyang mereka. Kok dia macam mempersoalkan kepada Nabi Hud lah, kau siapa untuk tiba-tiba datang nak ubah semua kan? Kau tak tengok ke keturunan ni dah berzaman macam ni. Itu persoalan mereka kan. Okey. Jadi sedangkan sama juga macam Nabi Muhammad diutuskan pada kaum dia, dan Nabi Muhammad tu adalah keluarga kan. Nabi Hud juga macam tu, diutuskan kepada kaum dia, dan Nabi Hud tu adalah keluarga. So even Nabi Hud tu daripada keluarga mereka pun mereka tak nak terima. Macam tu lah. Okey. Kisah seterusnya, setelah lama Nabi Hud berdakwah kan, mereka mempersoalkan kalau kau ni utusan Tuhan, sekejap okey. Kaum Ad ni dia menakut-nakutkan Nabi Hud yang menyeru untuk sembah Allah tu. Dia menakutkan Nabi Hud dengan mengatakan bahawa kalau kau menyeru macam ni apa semua, nanti kau akan kena sumpahan dewa-dewa. Okey. Tapi Nabi Hud dia bercakap sebaliknya. Kalau kamu tidak menyembah Allah, maka Allah akan turunkan bala bencana semua macam tu kan. Okey. So apa yang mereka berkata? Mereka kata apa? Bila Nabi Hud cakap macam tu, mereka kata apa azab yang akan diturunkan? Aku tak takut pun. Mereka kata dekat Nabi Hud macam tu lah. Kisah azab ni hanya dongeng bagi mereka. So mereka kata mereka tak takut pun dia azab. Jadi Nabi Hud akhirnya berkata, janganlah cakap macam tu, sebab nanti betul-betul azab tu turun. Tapi mereka mencabar lagi dengan mengatakan, datangkanlah azab tu, kami nak tengok. Okey, macam tu. So Nabi Hud yang terkejut dengan beraninya mereka mencabar kuasa Tuhan kan, kuasa Allah macam tu. Lalu Nabi Hud kata, kalau macam tu kalian tunggulah azab yang akan datang. Okay. So apa yang berlaku? Pada satu hari tu berlakulah muncul awan mendung yang gelap, hitam, pekat, yang kalau kita tengok kan, kalau macam hari nak hujan, lebat semua kan. So awan tu akan sangat gelap kan. Masa tu kita rasa macam takut semua kan. Okay. Tapi bagi kaum Ad, mereka ni gembira bila hujan lebat turun, sebab bagi mereka hujan lebat ni adalah tanda bahawa tanaman mereka akan disiram, akan lebih subur semua macam tu. Jadi mereka gembira lah. Okay. Sebab kebetulan masa berlakunya awan mendung ni selepas beberapa lama tempoh yang mereka melalui kemarau yang agak panjang. So mereka gembira lah. Okay. Jadi tapi mereka tak sedar masa awan tu berarak mendung macam tu, itu adalah sebenarnya murka, azab yang Allah nak turunkan pada mereka kan. So waktu tu bermula angin taufan, okay, kilat angin taufan apa semua, dan sehingga kan angin tu sehingga kan menyebabkan mereka tak boleh nak hidupkan api pun untuk masak. So bermula angin tu kecil, lama semakin besar sampai akhirnya menerbangkan orang-orang kan. Okay. Waktu tu mereka dalam ketakutan, tak dapat tidur dan takut mati semua. Tapi akhirnya walaupun Allah kurniakan mereka tubuh yang gagah perkasa semua, dengan ribut, dengan angin yang sangat kuat, dengan hujan apa semua tu,
tubuh mereka yang gagah perkasa, yang selama ni Allah kurniakan sihat semua, tak dapat menahan ribut taufan yang diturunkan selama seminggu kan. Okay, selama 7 malam 8 hari berturut-turut, angin taufan ni membawa kehancuran pada masyarakat kaum Ad ni. Okay. Selepas daripada itu, maka banyaklah tubuh-tubuh mereka ni terpacak atas pasir lah, atas tanah lah, apa semua kan. Dan tercampak jauh daripada tempat-tempat mereka berbatu-batu. Ada yang tercampak sampai ke gurun lah, apa semua macam tu kan. Akhirnya mereka sedarlah bahawa akhirnya masyarakat tu hancur. Yang tinggal hanyalah orang-orang yang beriman sahaja dengan Nabi Hud. Masa tu demikianlah berakhirnya riwayat kaum Ad tu hancur macam tu je. Yang tidak beriman ni, yang mana mereka suka nak persoalkan kepada Nabi Hud, nenek moyang aku buat macam ni, adakah nenek moyang aku salah? So sebab tu kita kalau nak belajar sesuatu semua, yang kita kena belajar dengan panduan yang jelas lah daripada Al-Quran dan Sunnah. Jangan kita beramal ni ikut-ikut je. Sebab kalau kita beramal ikut-ikut, kita akan melihat pada nenek moyang kita kan. So kita kena tengok betul-betul, adakah itu daripada sumber ilmu yang sumber nas yang sahih, apa semua macam tu kan. Okay. Akhirnya kaum Nabi Hud dan kaum dia yang masih tinggal, yang beriman ni, berpindahlah daripada Ahqaf tu yang dah dilanda Garuda yang katanya, menuju ke satu tempat nama dia Hadramaut. Nabi Hud menetap kat sana sehinggalah wafat. Baik, disebabkan angin dan ribut ni juga yang menjadi simbol kemusnahan kepada kaum Ad ni, menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah merasa macam gelisah satu ketika apabila melihat angin kencang waktu tu. Apa yang dibayangkan oleh Rasulullah adalah angin kencang tu adalah angin kencang yang melanda kaum Ad. So Rasulullah sangat takut. Waktu itulah Rasulullah SAW keluar masuk rumah dalam keadaan hati yang tak berapa senang kan, dan berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada di dalamnya, dan kebaikan apa yang engkau kirimkan dengannya. Dan aku berlindung kepadamu daripada keburukannya, daripada keburukan apa sahaja yang ada di dalamnya, dan keburukan apa sahaja yang engkau kirim dengannya. So itu kisah daripada kaum Ad ni. Okay. Bila hujan yang turun yang lebat tadi dengan angin semua kan, dah kembali reda, barulah Rasulullah kembali tenang. So Sayyidatina Aisyah isteri baginda, Sayyidatina Aisyah bila tengok Rasulullah dah kembali tenang, maka dia pun tanya kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah bersikap macam tu kan, macam tak tenang, tengok angin dengan lebat semua kan. Apa Rasulullah jawab? Rasulullah kata, wahai Aisyah, siapa tahu barangkali angin itu seperti yang berlaku kepada kaum Ad ketika mereka melihat awan bergulung-gulung menuju lembah mereka. Mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Tapi rupa-rupanya awan tu bukan menurunkan hujan, tapi menurunkan azab kepada mereka kan. Okay, ini adalah jawapan Rasulullah kepada persoalan Sayyidatina Aisyah ni, adalah hadis dalam riwayat Tirmizi. So itulah kisah dia. Baik, kota kaum Ad, wujud tak lagi kota kaum Ad. Dalam Al-Quran disebut kota ni bernama disebut nama Iram. Okay, dalam surah Al-Fajr ayat 6 hingga 8. Kota ni bernama Iram. Kota Iram ni diriwayatkan mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi tiangnya dan tiada tandingan pada zamannya. Okey, kat mana kota Iram? Digambarkan kota Iram bagaikan kota Atlantis
Nama dia terkenal dalam sejarah tapi tak ada siapa pun tahu dekat mana kota ni. Okey. Ada seorang ada seorang pengkaji lah, dia cuba nak cari kota Iram ni kat mana. Nama dia bukan pengkaji, T.E. Lawrence. Dia digelar sebagai Lawrence of Arabia, pegawai British Perang Dunia Pertama yang mencetuskan revolusi Arab menentang Osmaniyah. Dia cuba nak cari peninggalan kota kaum Nabi Hud ni, tapi dia tak berjaya. Okey. So pada tahun 1920-an dia cari sampai akhirnya dia meninggal pun, dia dah mati pun kota ni memang tak jumpa lagi kan. Okey, lepas tu usaha pencarian kota Iram ni diteruskan oleh para pengkaji sejarah. Tahun 1965 seorang ahli arkeologi bernama Nicholas Slab cuba mencari kota tu dengan bantuan gambar-gambar daripada satelit. Dia jumpa satu lokasi, sebuah tinggalan kota yang bernama Ubar. Okey, kota Ubar ni tenggelam dalam padang pasir dekat Oman. So Oman ni kawasan Arab Selatan tadi itulah. Setelah melakukan aktiviti cari gali, tinggalan kota Ubar didapati berusia ribuan tahun dan berbentuk sebuah kubu yang mempunyai banyak menara tinggi setinggi 9 meter. So kita boleh bayangkanlah orang kaum Ad ni sebesar mana kan, sebab dia punya tiang pun tinggi 9 meter. Okey, beliau berpendapat itulah kota Iram yang disebut dalam Quran sebagai bangunan yang tinggi tiangnya. Selepas ribuan tahun berlalu, kediaman kaum Ad ditemui semula. Binaan mereka masih kekal. Okey, binaan tu masih kekal untuk membuktikan bahawa benarnya apa yang diceritakan Allah dalam Al-Quran ni tentang azab siksaan kepada kaum Ad tersebut. Okey. So isu penyembahan berhala ni datang seorang Nabi mengingatkan tentang Allah. Kemudian apabila zaman berlalu jauh daripada Nabi tersebut, maka masyarakat tu kembali semula kepada kembali sesat. Kemudian Allah datangkan lagi peringatan, kemudian masyarakat tu kembali sesat. Allah datangkan lagi peringatan, kemudian so nak bagi tahu bahawa hidup ni kita kena sentiasa mengingatkan. Sebab itulah Allah sentiasa Allah mendatangkan nabi-nabi dia untuk memperingatkan kita. So yang terakhir Nabi Muhammad, dah tak ada nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Maka kita kena saling mengingatkan sesama kita. So buku ni banyak lagi kisah Nabi Lut, Nabi Syuaib. Jadi memang disarankanlah untuk baca buku ni, sebab kita akan dapat tahu kisah yang lebih dalam mengenai satu-satu kaum dan juga Nabi tersebut. So very recommended. Okay, jadi terima kasih pada yang dah menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share. So next time kita akan share lagi buku lain pula. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.